Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Kembali kita tonton berita panas hari ini. Oke guys, berbagai persoalan sejak Perdana Menteri menasihati yang di Pertuan Agung untuk melaksanakan darurat. Dan katanya darurat ini adalah darurat kesehatan atau darurat COVID-19. Tetapi yang mengherankan, kenapa Parlimen atau Dewan Rakyat digantung sedangkan negara lain tidak pun menggantung Parlimen mereka. Malahan ada yang masih bersidang untuk membincangkan hal rakyat. Tetapi berbeza pula dengan tindakan Perdana Menteri Malaysia. Beliau dengan terang-terangan mengatakan bahwa semasa darurat Parlimen akan digantung, dipersetujui oleh ahli kabinet kerajaan yang tidak langsung menampakkan hasil kerja yang memberangsangkan. Malahan mereka dikritik oleh netizen karena tidak berfungsi seperti yang sepatutnya. Jadi hari ini saya mau membacakan suara rakyat Malaysia untuk kita fikirkan bersama. 26 Februari 2021. Katanya meskipun sudah 2 hari berlalu, tapi belum terdengar lagi apa-apa kenyataan atau respon daripada Muhyiddin Yassin dan mana-mana menteri kabinet kerajaan berhubung. Kita yang di Pertuan Agung membenarkan sidang Parlimen diadakan ketika tempoh darurat. Berbeza ketika Agung mengisytiharkan perkenan baginda mengenai pelaksanaan darurat sebelum ini. Tidak sampai berapa jam kemudiannya, Muhyiddin terus mengadakan putusan khas secara langsung menjunjung kasih untuk memperincikan tentang darurat yang dilaksanakan sambil memberi amaran akan bertindak tegas kepada mana-mana pihak yang cuba mengganggu gugat usaha kerajaan menangani COVID-19 dalam tempoh darurat yang diperkenankan itu. Kenapa kali ini Muhyiddin diam 1000 bahasa saja? Katanya, sila berikan komen Anda. Adakah berdiam diri itu tanda beliau tidak bersetuju dengan Tita Agung membenarkan Parlimen bersidang ketika darurat? Begitu juga dengan menteri-menteri kabinet tebuk atap yang sebelum ini lantang bersuara menyokong darurat dan penggantungan Parlimen serta menganggap mereka yang mempertikaikannya sebagai derhaka. Di mana mereka semua sekarang ini? Sekarang siapa sebenarnya yang derhaka? Katanya, apapun perkara penting yang tersirat di sebalik Tita Agung membenarkan Parlimen bersidang ketika darurat, ini adalah petunjuk jelas betapa baginda amat mementingkan kestabilan politik negara. Politik negara yang tidak stabil bukan sahaja meresahkan rakyat, malahan memberi kesusahan kepada mereka karena politik yang tidak stabil secara langsung menjunamkan situasi ekonomi yang akan menyebabkan ruang mencari makan semakin terhimpit. Jadinya lebih buruk, rakyat yang lapar perutnya adalah umpama bom jangka yang boleh menyebabkan letusan tanpa amaran pada bila-bila masa. Salah satu sebab ketidakstabilan politik kerajaan PN sekarang adalah karena keabsahan Muhyiddin sentiasa diragui. Selain kegagalan dan ketidakwibaannya mengurus negara dengan lebih baik, tangkas serta boleh memberi keyakinan kepada rakyat. Untuk itu, Tita Agung membenarkan Parlimen bersidang ketika tempoh darurat selain menekankan perkenan baginda. Perkenaan pelaksanaan darurat sebelum ini hanya untuk membendung COVID-19. Tanpa keraguan menunjukkan Agung ingin mengembalikan semula kestabilan politik negara. Walaupun Muhyiddin sebelum ini ada memaklumkan bahwa PRU akan diadakan sebaik wabak COVID-19 reda, namun oleh kerana belum dipastikan bila ia sepenuhnya akan ada sedangkan keadaan politik terus kacau bilau dan tidak stabil sebelum PRU boleh diadakan. Disinilah pentingnya Tita Agung ini difahami semua. Bersandar kemungkinan wabak COVID-19 terus berpanjangan temponya, bukan saja mengadakan PRU adalah berbahaya kepada kesehatan rakyat, malah dengan tidak dapat dipastikan bila wabak akan reda, bermakna kestabilan politik juga akan terus berlanjutan lantaran PRU sendiri tiada kepastian bila boleh diadakan. Dengan yang demikian, sebelum kestabilan politik boleh diperoleh selepas rakyat membuat pilihan mandat dalam PRU 15, Agung dalam hal ini ternampak melakukan politik yang stabil dijelmakan terlebih dahulu melalui Parlimen. Maka itulah barangkali maksud Agung menitahkan agar Parlimen dibenarkan bersidang. Selaku Perdana Menteri tidak harus dilihat derhaka dengan hanya berdiam diri atau buat-buat bisu terhadap Tita Agung kali ini. Jika sebelum ini Muhyiddin selalu pantas menjunjung kasih atau sebarang Tita Agung, kali ini bukan saja tidak terkecuali, malah beliau sepatutnya tidak berlengah lagi menghadap ke istana bagi menentukan tarikh Parlimen dibuka dengan segera. Apabila Parlimen dibuka sesuai dengan keabsahan Muhyiddin yang semakin diragui, perkara pertama yang harus dijadikan agenda oleh Speaker ialah membenarkan majoriti undi Perdana Menteri diuji terlebih dahulu. Tanpa membenarkan keabsahan diuji, apapun cakap Muhyiddin dalam Parlimen tidak akan dipercayai. Malah ucapannya walau berdoa mengenai COVID sekalipun, ia sama saja tarafnya dengan ucapan putusan khas di kaca TV
yang membosankan seumpama seseorang nak termuntah sebaik terpandang nasi yang sudah basi. Keprihatinan agung membenarkan sidang parlimen diadakan yang bermaksud untuk mewujudkan kestabilan negara. Menentukan kedudukan Perdana Menteri yang sah adalah kunci utamanya. Selepas kedudukan Perdana Menteri selepas diuji, sama ada Muhyiddin kekal atau dijatuhkan dan Perdana Menteri baru ditentukan kemudiannya, kestabilan politik secara otomatis akan menjelma. Lihat keadaan di Perak setelah Ahmad Faisal Azumu atau Pejah ditumbangkan melalui usul undi percaya di dunia negeri. Segala-galanya kini sudah menjadi tenang seumpama air di kali. Politik yang tenang bukan sahaja memberikan ketua kerajaan mentadbir dengan lebih baik, bahkan menyenangkan hati rakyat untuk mencari makan. Meski bukan semua bertua mampu berobek proyek bernilai bilion-bilion ringgit. Lebih tepat atau mudah difahami dengan Tita Agung ini, hasrat membubarkan parlimen atau mengadakan PRU hendaklah ditangguhkan dahulu. Bagi memberi laluan kestabilan politik, diwujudkan melalui parlimen yang tidak memberi ancaman merebak COVID-19. Lantaran telah dipersetujui oleh semua ahli parlimen akan disuntik vaksin tidak lama lagi. Lagipun setelah setahun berlalu yang menampakkan terlalu banyak kegagalan dan kecelaruan, bukan bermakna ketika ini menukar kerajaan melalui PRU tidak penting, tetapi jauh lebih penting didahulukan adalah meletakkan seorang Perdana Menteri baru yang lebih berwibawa dan punya hubungan antara bangsa, bagi memberi keceriaan kepada rakyat sebelum mereka turun membuat pilihan dengan lapang dadah melalui peti undi sebelum tempo matang pada 2023 yang akan datang. Jadi saudara dan saudari, kita boleh melihat selepas 2 hari, namun sehingga hari ini kita masih belum mendengar kata-kata dari Perdana Menteri maupun ahli-ahli kabinet kerajaan. Di manakah mereka sekarang ini? Adakah mereka bersembunyi di pelusuk pintu mereka? Jadi saudara dan saudari, sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini.